atau dipilih daripada orang yang tak layak, takkan kita nak setuju. Jadi mungkin pendapat dia, kalau kita di sebuah negara yang orang Islam tak ramai, terpaksa dipilih, itu lain cerita lah. Tapi kalau Islam majoriti, yang pigatai pilih yang tak berkenaan tu pasal apa? Baik, bagaimana cara umat Islam memilih ulil amri? Diterang pula pada kita. Melihat kepada jalan sejarah, diperhubungkan dengan bunyi ayat ini, teranglah bahawa susunan pemerintahan ini termasuk di dalam hak self determination bagi kaum muslimin. Ahli falsafah sejarah yang terkenal Ibn Khaldun, yang oleh Toynbee diakui sebagai gurunya, banyak mempengaruhi, menyatakan dalam kitab Muqaddimah yang terkenal bahawa bentuk pemerintahan itu terserah kepada masing-masing negara. Ini pendapat Ibn Khaldun. Itu yang kita di Malaysia ni ambil demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Brunei tak pula, dia sultan jadi kepala negara dia. Indonesia republik pula. Malaysia tak republik, Malaysia dia ada raja dia. Indonesia republik Indonesia. Kalau Thailand pula Kingdom of Thailand, dia beza pula, dia tak sama pula. Mai kerajaan Saudi lain pula, raja pula, Raja Salman, Raja Muhammad, Raja Kapur, raja lain pula. Mai Kuwait lain pula, emir. Masing-masing. Ada yang lantik presiden, ada yang lantik Perdana Menteri dan sebagainya. Macam kita di Malaysia ada agung dia, kemudian baru lantik Perdana Menteri, buat 5 tahun sekali. Kemudian berkatalah sambungan ayat, maka jika pertikaian kamu di dalam suatu hal, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka sudah pasti dalam sesebuah kerajaan, pemerintahan, negara akan berbagai masalah, akan wujud. Jaga masjid pun ada masalah, tambah jaga negara. Tambah pula dalam sebuah negara tu ramai pula rakyat. Kalau satu bangsa tak apa, berbilang-bilang bangsa, lagi banyak masalah. Maka kata Allah, kalau kamu ada masalah dengan pemimpin kamu, hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan Rasul. Banyaklah kes penyakit, kes cocok, bertikai. Kawan ni kata tak payah, kawan ni suruh ambil, kawan ni kata rujuk pada Allah dan Rasul. Kemudian berkatalah sambungan ayat tadi, syukur kalau hasil musyawarah adalah kebulatan bersama yang memberi maslahah bagi bersama sehingga mudah dijalankan. Mujurlah rang undang-undang parlimen, diluluskan, selesai masalah, tak ada gaduh-gaduh. Syukur pada Allah, aman ya. Tetapi kadang-kadang waktu-waktu timbul perselisihan pendapat di kalangan ulil amri. Macam di Malaysia ni, berselisih pendapat 24 jam. Saya buka je parlimen bergaduh. Jenuh halau ahli parlimen. Bergaduh saja. Nasib baik speaker tu sabar, slow speaker. Semua tua-tua tak larat, slow tuan speaker tu. Duduk yang berhormat, duduk yang berhormat. Nampak? Tu speaker. Saya ni pun boleh jadi speaker. Duduk yang berhormat, perintah mesyuarat berhormat. Duduk yang berhormat. Sudah. Tu mula tak sabar tu. Tiap kali bersidang gaduh saja. Apa nak buat ni kalau duduk asyik bergaduh? Kejap kena gantung, kejap kena ini, kejap kena halau.
kejap tunjuk perasaan, ataupun kata-katanya lagi bergaduh dengan ahlu al-halli wal aqdi. Ada juga orang bijak-bijak, profesor, sarjana bagi cadangan untuk mengurangkan kesesakan. Kita mencadangkan supaya dihapuskan kereta yang berusia 10 tahun ke atas supaya tak jadi sesak. Ini tu nama dia al-halli wal aqdi wal bahlul. Apa? Jadi bukan semua orang yang pandai-pandai ni cerdik. 9 tahun buat loan, baru nak rasa tak ada hutang, akhirnya hutang balik. Itu kamu mengikat rakyat kamu untuk berhutang sampai ke mati. Lah, bukan cara macam itu. Macam mana jalan tak sesak kalau tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan keluar kereta baru? Ni tuan-tuan dah tempah dah kereta baru. Anak tempah lah. Sekali keluar model baru tu, berpuluh-puluh ribu laku. Kemudian kita kata sesaknya jalan. Habis tu setiap rumah ada 5 kereta, 3 kereta. Mudahnya orang membeli kereta. Tu macam mana jalan tak jam? Saya kata dulu, nak bagi jalan tak jam ialah kontrol pembelian kereta. Banyakkan pengangkutan awam, susun balik. Ini tiap-tiap dalam telur mahal, komplain kereta sebiji. Nampak tak? Mahal lah telur sekarang ni, tak tahulah. Kereta sebiji, order kereta tu macam roti canai. Sekali dia buat keluar 30,000, 60,000 buah laku. Bayangkan. Dalam duk komplain ayam harga mahal. Honda sebiji, Honda pula. Ni nak terbit yang baru pula ni. Maka selama itulah jalan akan jam. Dia tak jadi macam Eropah. Di setengah negara Eropah, orang yang ada tangga gaji tertentu sahaja yang boleh beli kereta. Tak sampai tahap tu, duk dia naik basikal biar je. Pergi naik motor biar je. Naik bas biar je. Itu setengah. Sebab dia kontrol supaya negara dia tidak ada pencemaran asap, tak ada pencemaran bunyi, dan tak ada pencemaran bising. Bunyi lain, bising lain. Sekarang kita ni bunyi. Tu bunyi nama dia. Tapi dia tak bising. Bising hak semalam tu semalam. Ni nama dia bunyi. Baik. Maka kalau terjadi selisih di antara yang bermusyawarah dan yang diajak bermusyawarah, perbandingkan perselisihan itu kepada ketentuan Allah dan Rasul. Okey, ni Ustaz Ahmad duk menyala tak habis-habis macam apa ni? Tak ada pun gambar ni. Baik. Maka kalau kita jadi berselisih di antara sesama kita, tak ada, maka hendaklah kita rujuk kepada Allah dan Rasul. Maknanya baliklah kepada Al-Quran, baliklah kepada hadis. Ustaz masalah. Kalau tidak, apa gunanya Quran, apa gunanya hadis Nabi? Baik. Ketentuan Allah dan Rasul ini baik merupakan nas daripada Al-Quran ataupun hadis, ataupun balik kepada ruh syariat dengan menilik pendapat ahli-ahli Islam yang terdahulu dengan memakai qiyas perbandingan. Niscaya sudah terang bahawa suatu mesyuarat urusan kenegaraan tidaklah bermaksud yang buruk, bukanlah hendak menganiaya orang ramai, sedangkan maksud Allah dan Rasul memang itu.